أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة أمين يا رب العالمين. Sambungan dari surah An-Nail atau surah baru dalam juzuk ke-30 dalam bersama Ismani pada muka surat 595 dan kita masih merujuk kepada kitab tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan insyaAllah pada kali ini kita akan masuk ke surah baru memandangkan pertemuan terakhir kita tempoh hari pada bulan Jun yang lepas kita tamat pada surah sebelumnya iaitu surah Asy-Syamsu dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buka pada surah An-Nail dari ayat pertama bahagian yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11 iaitu tentang bahagian ini berkenaan dengan kepelbagaian ataupun diversification tentang usaha manusia dan tujuan akhirnya. Baik. Surah Al-Lail ayat pertama sehingga ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman bermaksud ayat pertama demi malam apabila menutup cahaya siang, ayat kedua demi siang apabila terang menderang, ayat ketiga demi penciptaan lelaki dan perempuan, ayat keempat sungguh usahamu memang kepelbagaian ataupun beraneka ragam
Ayat kelima, maka sesiapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat keenam, dan membenarkan bahawa wujudnya pahala dan yang terbaik itu syurga. Maka ayat ketujuh, maka kami akan memudahkan kepadanya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Ayat ke-8, dan adapun orang yang kedekut dan berasa dirinya cukup lalu tidak lagi memerlukan pertolongan Allah. Ayat ke-9, serta mendustakan pahala yang terbaik kepadanya. Ayat ke-10, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ayat ke-11, dan hartanya tidak bermanfaat kepadanya apabila dia telah binasa. Surahul Al-Azim. Benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan imam, seterusnya datang kuasa masjid muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah sekali lagi kita bersua untuk kesekian kalinya pada pagi ini, dan sekali lagi kita berada dalam surah Makkiyah yang mana mengandungi 21 ayat. Dan hari ini kita masuk ke surah baru sebagaimana yang disebutkan pada mukadimah sebentar tadi, lanjutan daripada sama-sama kita belajar pada surah sebelumnya, iaitu surah Asy-Syamsu, yang mana kata Fadilatul Syekh pertamanya, dan wasumiyah hadhihi surah bil-lail, dinamakan surah ini dengan surah Al-Lail. Tengok ya, merujuk kepada ayat yang pertama, yang mana bermaksud oleh sebab ayat surah ini dimulakan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala berkenaan waktu malam apabila ia menyelubungi segala-galanya, iaitu waktu malam yang menutupi semuanya dengan kegelapan. Oleh yang demikian, matahari, siang, permukaan bumi dan segala sesuatu yang ada padanya menjadi sama dan gelap disebabkan oleh ditutup dengan al-lail ataupun waktu malam tersebut. Dan ini satu lagi qasam, satu lagi yang disebut sebagai sumpah Allah SWT pada permulaan ayat. Dan kalau kita tengok pun dalam juz ke-30 ini, banyak kali ataupun sering kali pada permulaan ayat Allah SWT bermula dengan perkataan sumpah. Dan seringkali kita belajar di sini bahawa sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh bahawa apa kepentingan perkataan sumpah wa'ul qasam itu disebut oleh Allah SWT pada permulaan surah. Dan pada surah Al-Lail ini, kalau kita tengok ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ini semua menggunakan laras bahasa yang sama. Dan jawabul qasam itu ataupun jawapan kepada sumpah itu adalah pada ayat keempat, ya, yang berbunyi inna sa'yakum lasyatta, ya. Dan sumpah ini penting, ya, sebagaimana kalau kita beri keterangan di mahkamah, ya, mengangkat sumpah dan sebagainya. Apa yang penting adalah selepas pada itu, ya, akad sumpah itu satu part, tapi apa yang selepas daripada akad sumpah itu disebut sebagai jawabul qasam. Akad sumpah itu al-qasam, maka jawabul qasam itulah keterangan selepas daripada akad sumpah tersebut. Begitu juga dengan wal-laili idza yaghsha, dan begitulah seterusnya sehingga 3 ayat pertama. Yang pentingnya ataupun yang nak difokuskan kepadanya ataupun jawabul qasam adalah pada ayat ke-4 tersebut, inna sa'yakum lasyatta. Baik, kaitan surah dengan surah sebelumnya. Dalam surah Asy-Syamsu, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita tengok pada ayat ke-9 dan ayat ke-10. Baik, sebelum itu, kalau kita tengok dalam surah Asy-Syamsu ini menyebut jiznya adalah berkenaan dengan perbezaan akidah. Manakala dalam surah Al-Lail ini jiznya adalah berkenaan dengan perbezaan amalan, ya. Perbezaan akidah dalam surah Asy-Syamsu, dalam surah Al-Lail perbezaan amalan. Lalu disebut dalam kaitan surah Al-Alaqah, ya, hubung kait antara surah Asy-Syamsu dengan surah Al-Lail adalah merujuk pertamanya kepada ayat ke-9 dan ayat ke-10 dalam surah Asy-Syamsu. Allah SWT sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang bermaksud sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ke-9 dan ayat ke-10 surah Asy-Syamsu berkenaan dengan untunglah orang yang mensucikan jiwa atau hati
manakala rugilah orang yang sebaliknya. Tapi dalam surah Al-Lail menyebutkan bagaimanakah untuk mensucikan jiwa dan mengelakkan daripada berlakunya kekotoran jiwa atau hati. Ya, jadi surah Asy-Syams ini lebih umum, surah Al-Lail lebih praktikal tentang bagaimanakah untuk meletakkan diri kita dalam maksud ayat qad aflaha man zakkaha. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menggariskan 5 perkara sekurang-kurangnya untuk seseorang itu boleh membersihkan jiwa, membersihkan hati. Pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahawa salah satu daripada amalan praktikal untuk seseorang itu meletakkan dirinya dalam maksud membersihkan jiwa atau membersihkan hati, membaca Al-Quran dengan mentadabbur. Maknanya bukan setakat kita baca Al-Quran sekadar baca nak kenal huruf, kita sekadar nak baca jaga tajwid, sekadar kita nak baca jaga hukum hakam tajwid dan sebagainya. Bukan setakat itu semata-mata. Mungkin pada permulaan itu cara kita mengajar Al-Quran. Ya, kita bermula dengan muqaddam, kemudian kita beralih ke Al-Quran. Kita belajar tentang hukum hakam tajwid. Ya, kita belajar tentang makhraj. Ya, di mana huruf alif, di mana huruf ba, di mana huruf ta. Kemudian kita belajar tentang hukum hakam tajwid, izah, halqi, ikhfa hakiki, maksilah qasirah, maksilah tawilah dan sebagainya. Ya, itu mula-mula boleh, ya, sebagai pengenalan, sebagai introduction, sebagai permulaan untuk kita dengan berada dengan Al-Quran, untuk kita ada sense of belonging kepada Al-Quran. Tapi takkanlah 20-30 tahun kita masih dengan muqaddam, masih dengan makhraj huruf, masih dengan hukum hakam tajwid. Ya, mesti ada peningkatan, ya, dalam kita membaca Al-Quran. Dan sudah tentulah antara tingkatan yang paling tinggi adalah kita membaca Al-Quran dan kita mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Kita memahami, kita mengamalkan, kita menyebarkan. Ya. Lalu ini yang dikatakan sebagai oleh Al-Imam Al-Ghazali qiraatul Qur'ani bitadabbur. Ya. Dan dalam satu hadis Nabi SAW menyebut man lam yaqra' al-Qur'ana fi syahrin ka'annahu lam yaqra' abada, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud siapa yang tidak membaca Al-Quran walau dalam tempoh sebulan, seseolah dia tidak pernah membaca Al-Quran sebelum daripada ini. Ini kita kena jaga-jaga. Ya, mungkin volume, mungkin kekerapan, mungkin frekuensi kita membaca Al-Quran itu sudah sedikit sebanyak berkurangan jika dibandingkan dengan bulan Ramadan. Tapi sekarang kita berada dalam bulan Muharram, bulan lepas kita berada pada bulan Zulhijjah, bulan depan kita akan berada pada bulan Safar. Maka walaupun beralih dari satu bulan ke satu bulan, kita sudah pun berada di luar daripada bulan Ramadan, tetapi janganlah kita tinggalkan Al-Quran. Ya, mesti ada penjadualan kita membaca Al-Quran. Lagi-lagilah kalau kita membaca Al-Quran dengan mentadabbur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah iksarul istighfar, kata Al-Imam Al-Ghazali. Untuk dari segi amalan praktikal, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan kepada orang yang membersihkan hati, qad aflaha man zakkaha, bahawa mereka ini akan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah iksarul istighfar, iaitu memperbanyak istighfar. Ya, dengan kita memperbanyak menyebut astagfirullah, sering-kali astagfirullah, ataupun kita membaca sayyidul istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, kalau tak ingat ada dalam surat, bagi contoh, ya,
di masjid, di surau, di madrasah biasanya ada masalah. Ini kita baca sekali selepas subuh dan sekali selepas asar. Paling minimum lah tu 2 kali sehari kita membaca Sayyidul Istighfar. Tapi kalau kita dah ingat, kalau kita dah hafal, lagilah baik. Ya, kita boleh baca anytime. Ya, bila-bila masa pada kita bawa kereta, ya, apa nama ni, tengah sangkut dalam traffic jam, boleh kita baca. Ya, pergi balik kerja, ya, boleh kita baca. Walaupun tanpa kita melihat kepada maksurat tersebut, sebab kita dah hafal, sebab kita dah ingat. Mana tahu kan, ya, orang Lembah Kelang ni memang kehidupannya semua nak kena cepat, semua nak kena begitu, semua nak kena begitu. Kadang-kadang tak sempat, nak lama nak sempat daripada solat subuh. Nak kena bergegas ke tempat kerja, nak kena bergegas hantar anak, nak kena bergegas hantar cucu dia ke sekolah, pulang balik sekolah dan sebagainya. Maka dalam kereta boleh baca. Ya, dalam satu laporan akhbar dalam tempoh sebulan ini, ya, mengatakan bahawa orang Lembah Kelang menghabiskan masa di jalan raya 44 jam sebulan. Bayangkan, ya, kita sedar tak sedar rupa-rupanya yang kita tersangkut dalam traffic jam itu dalam sebulan 44 jam kita dalam kereta sahaja. Ya, kalau kita dengan isteri kita, maka dengan isteri kita lah. Kalau kita dengan anak isteri kita, maka dengan anak isteri kita lah 44 jam. Bayangkan kalau kita tak buat apa-apa dalam kereta tu 44 jam sebulan. Ya, ini kita tak perasan sebab hari-hari kita buat. Tapi adalah satu studi, satu kajian mengatakan 44 jam sebulan, ya, warga Lembah Kelang menghabiskan masa di atas jalan raya. Bukan di tempat kerja tu, dia dalam kereta saja, dalam trafik jam saja. Jadi bayangkanlah 44 jam dalam tempoh sebulan tu, macam-macam kita boleh. Sudah tentulah ada yang menyanyi, ya, ada yang cakap telefonnya, ya, tapi ada benda-benda yang kita boleh selitkan. Ya, baik. Itu yang kedua, iksar istighfar. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, qiyamul lail. Ya, kerana qiyamul lail ini tidak bukan, ini adalah kaedah yang paling berkesan untuk kamu menilai adakah kamu ini ikhlas atau sebaliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita bangun qiyamul lail, tak ada orang lain tahu. Betul tidak? Silap hari bulan isteri kita tak tahu, anak-anak kita tak tahu, ya, jiran tetangga kita tak tahu, imam tak tahu, makmum tak tahu, Tok Bilal tak tahu, Tok Siap tak tahu, pengurus masjid tak tahu, tak ada orang tahu. Ya, masa tu kalau kira kita ni dianjurkan, kenapa berqiyamul lail? Sebab untuk melatih hati kita ni supaya tidak lain tidak bukan cari redha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan ibtigha' mardhatillah, strive for mardhatillah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebab kalau bukan sebab tu, sebab apa? Sedangkan hukumnya bukan wajib qiyamul lail. Lagi-lagi kalau kita tengah tidur, isteri kita di sebelah, boleh peluk tidur, cium dia dan sebagainya. Di luar sana hujan lebat, kena pula kita tidur dalam aircon dan selimut tebal, ya, selesa dalam tidur. Bantal pula bantal Das Abdul, selesa orang kata bantal tak apalah, ya, selesa sungguh. Tiba-tiba dalam keadaan isteri kita ada di sebelah, tidur dengan bantal Das Abdul, tu dia. Anak bukan encik saja. Ya, orang kata bantal sedap tak tahulah. Ya, kemudian tidur pula dalam aircon, tidur pula di luar sana tengah hujan lebat. Tiba-tiba kita pilih untuk bangun, ya, bangun qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa lagi sebab lain? Kerana ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud tu orang lain pun tak tahu kita bangun atau tidur. Ya, kita tak ada apa-apa ganjaran keduniaan pun tak ada. Maka ini cara untuk kalau kita nak latih hati kita ni ikhlas kerana Allah SWT. Dia berbeza dengan kita datang subuh, jika kita rasa dah kita buka pintu pagar bunyi, yang kita boleh puji kita bagus, ya, saat pagi bangun awal, dia tak pergi tempat lain lah tu, pergi masjid, kemudian balik pula dari masjid. Jadi orang nampak, bila orang nampak orang puji,
Bila sampai kepada kita pujian tersebut, silap-silap yang pula takut jadi masalah pada hati kita. Mula mungkin lama-kelamaan bila orang puji, kita berasa aku ni hebat. Kita berasa bahawa aku ni lebih daripada orang lain. Takut jadi begitu. Ya, kita datang masjid. Itu datang haji, bukan pergi buat maksiat dan sebagainya. Ya, orang nampak begitu begini dan sebagainya. Rakam lagi, sebagai contoh. Ya, jadi ia boleh menyebabkan risau-risau hati kita ni sebenarnya ikhlas. Kerana kita mengharapkan orang kenal kita, kita mengharapkan orang puji kita mengharapkan lain selain daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berqiyamul lail, tak ada benda-benda ni. Jika kita pun tak tahu, anak isteri kita pun tak tahu, rakam pun tak ada, itu bini apa semua sekali tak ada apa semua. Ya? Jadi qiyamul lail kata Al-Imam Al-Ghazali. Sebab itu dalam kitab Hilyatul Awliya, tuan-tuan dan puan-puan, disebut bahawa seorang alim nama Syekh Ayyub As-Sakhtiyani, seorang yang sangat rajin berqiyamul lail, untuk menyembunyikan amalan qiyamul lail sehingga Syekh ini apabila masuk saja waktu subuh, datang solat subuh berjemaah, maka akan mengeraskan suaranya supaya orang lain tak perasan bahawa Syekh ni bangun lama tadi. Ya, kerana kita pun bila bangun daripada tidur, suara kita tak pecah lagi. Ya, tapi bila lama kelamaan sikit, suara kita akan pecah. Maknanya bahawa dah lama bangun. Orang bangun tidur, suaranya tak pecah. Tapi bila lama kelamaan, barulah kembali pada asal suara dia. Ya, macam kita telefon orang, kita perasan dia ni baru bangun tidur, ni lama dah bangun tidur, kita tahu. Ya, suara daripada intonasi suara tu menyebabkan kita boleh tahu dia baru bangun daripada tidur tu, atau dia dah lama bangun daripada tidur. Maka Syekh Ayyub dia mengeraskan suara sebab apa? Dia nak sembunyikan amalan qiyamul lail pada mereka yang berada haula di sekitarnya, supaya mereka yang ada di sekitarnya tak sebut kepada Syekh, tak tidur pun malam tadi. Qiyamul lail. Ya, begitu begini dan semua. Sampai tahap tu nak jaga. Masya Allah, tabarakallah. Hebat. Ya, kita bandingkan amalan alim, orang alim terdahulu dengan amalan kita sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Bezanya jauh langit dengan bumi lah. Ya, kita sikit-sikit masuk laman sosial, sikit-sikit masuk TikTok, sikit-sikit masuk Facebook, sikit-sikit masuk Instagram. Ya, takut-takut rosak amalan tersebut, bukan apa. Takut-takut rosak amalan tersebut. Tapi bear in mind, bukanlah kita kata bahawa tak boleh langsung. Ya, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, seorang alim dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalaulah kamu ni amalan sunat, ya, kita kena bezakan dengan amalan yang disyiar pada agama. Ya, contohnya solat Jumaat. Siap masuk televisyen buat saya rasa ni tak tipu, soal ikhlas tak ikhlas. Kerana itu syiar agama lain. Ini yang sunat ni, jangan pukul rata pula. Ya, jangan kita faham kita kena menjadi seorang Muslim yang apologetic, seorang yang Muslim yang denial, seorang Muslim yang apa ni, sikit-sikit kena sembunyikan, sikit-sikit kena sembunyikan. Jangan pukul rata begitu. Ya, kita kena bezakan ini syiar, ini yang wajib, ini yang sunat, ini yang begitu, ini yang begini. Kita kena bezakan. Sebab tu Syekh Izzuddin Abdul Salam sebut, ya, kalau amal sunat lebih aula disembunyikan berbanding dizahirkan. Melainkan kamu ini seseorang yang ada pengaruh, yang ada kekuasaan, yang ada sin, dan nanti kata untuk menunjukkan teladan yang baik kepada orang, supaya orang di luar sana boleh mengikuti kamu. Boleh, tapi bukan pada setiap masa dan keadaan. Sekadar untuk menggerakkan suasana. Lepas daripada itu, kamu sendiri tafadhal. Tapi untuk mengejutkan masyarakat daripada hanyut dengan benda-benda lain, maka zahirkan, tunjukkan macam mana. Mungkin dalam 10 kali qiyamul lail sekali tunjuk. Dalam 10 kali qiyamul lail sekali tunjuk ni untuk menzahirkan kepada orang yang tak apa nak pandai qiyamul lail, orang yang tak tahu saya nak qiyamul lail.
tak apa, tak ada masalah. Ya, tapi sikit-sikit masuk dalam sosial ni masalah. Dan kalau kita ni bukan siapa-siapa, hanya netizen, hanya orang awam, diimbangi rosak amalan kita tersebut. Sebab orang puji, alhamdulillah selesai puasa 10 Muharram. Ya, orang puji bagusnya anak tu, bagusnya anak, orang puji. Ya, takut kita tak baca pasal nama sosial kita. Jadi asal kita ikhlas, jadi ya, kita sedekah. Contoh, asal kita ikhlas, tapi lama kelamaan orang puji orang kita mungkin akhir sekali kita jadi riak, kita jadi ta'aduk, kita jadi mungkin. Kemudian kita membangkit-bangkitkan pula sedekah kita tersebut. Habis rosak, rugi. Kena jaga. Ya? Baik. Itu yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, kata Al-Imam Ghazali, jaga makan minum. Yang ini kena jaga makan minum untuk menjaga hati tadi lah. Bagaimana untuk kita mendapatkan hati, membersihkan hati, jaga makan minum. Kenapa? Sebab kata Syekh Abdullah Nasir Al-Wad dalam kitab Tarbiyatul Aulad, bila seseorang itu banyak makan minum, banyak makan, dia jadi banyak minum. Bila dia banyak minum, dia jadi banyak berehat. Bila dia banyak berehat, dia jadi banyak tak buat ibadat. Itu saja. Maknanya adalah kena jaga. Bukan tak boleh makan minum, tapi kena jaga. Gizi seimbang istilahnya kan. Kena jaga bahagian-bahagian makan minum. Sebab kita manusia ni beraneka macam, ya, makan minum. Ya, makanan dari Asia, makanan dari Eropah, nak makan makanan Vietnam pun ada, makanan Korea, makanan Jepun, makanan Cina, makanan macam-macam kita berasa, makanan Arab, ya, tak masuk lagi nasi lemak, roti canai, nasi lemak, kopi, ya, jadi semua kita nak rasa. Tafadhalu, silakan, tapi kena jaga, ya, kena jaga. Sebab bila banyak makan jadi banyak minum, bila banyak minum jadi banyak rehat, bila banyak rehat jadi kurang ibadah. Kata Syekh Abdullah Nasir, kena jaga makan minum. Ya, sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Umar radhiyallahu anhu, ya, apabila seorang sahabat, ya, dia oversize. Apabila oversize, dia kata ini dipegang dia kata ini nikmat kepada Allah SWT. Umar kata hari ini nikmat. Ini adalah nikmat, bukan nikmat. Kerana apa? Sebab bila oversize ni maknanya akan menyebabkan seseorang itu jadi bermalas-malasan dalam beribadah. Dia akan jadi banyak rehat, dia akan jadi banyak tidur. Ini kena jagalah, kita kontrol lah. Bukan tak boleh, ya boleh tapi kena kontrol. Nak jaga hati tu, ya, nak membersihkan jiwa. Yang keempat. Yang kelima adalah, ya, yang kelima adalah mujalasatu sholihin. Ini pun pernah disebut berulang kali di sini. Duduk dengan orang soleh. Ya, sekalipun kita ni biasa-biasa saja, kita ni orang awam saja, kita ni nobody. Maknanya kita ni tak ada siapa-siapa pun kita ni. Ya, oleh sebab kita ni bukan siapa-siapa, kita nak jadi seseorang sisi Allah SWT, kita duduk dengan orang soleh. Tapi bukan bermaksud kita menepikan kawan-kawan kita yang lain. Sebab kita ni, kita kena menjadi orang yang jangan dilawak. Ya, dan lagi orang yang selalu merasai masjid, macam tuan-tuan dan puan-puan, ya, perlu bertebaran di luar sana, intishar fil ard. Ya, jangan kecilkan kelompok kita. Pergi ke luar sana, bertebaranlah di luar sana. Bawa apa yang kita semai, apa yang kita install dalam diri kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah SWT dalam masjid ini, bawa ke luar sana. Silakan. Ya. Tapi kena ingat, jangan pula kita terpelecek pula sampai kita akhir sekali daripada kita kaki solat, kita berkawan dengan orang yang tidak kaki solat dan kita tidak kaki solat. Jangan pula begitu. Ya, maksud mujalasatu sholihin ini adalah kita duduk dengan orang soleh. Sekalipun kita ni bukan orang biasa, maknanya kita ni orang biasa-biasa, kita duduk saja. Bukan suruh apa, mujalasatu sholihin kalau kita tafsir dan kita duduk dengan orang soleh. Kita tak buat apa pun, duduk je.
Sebab bila kita berbual, berbicara, berkomunikasi dengan solat ni lain dengan orang-orang sebaliknya. Sekurang-kurangnya kita mendapat sikit sebanyak manfaat. Sambil kita duduk tertidur pun tak apa lah. Sampai tahap tu. Tapi biar ada, seka tu, biar kena ada. Ni kena ada. Seka tu boleh terpengaruh. Sebab nak jaga hati kita tu. Ya? Sebab bila kita duduk dengan dia orang ni, dengan sebut tentang puasa ke, solat ke, ibadat tu ke, ibadat ni ke, kebajikan tu ke, kebajikan ni untuk recharge iman kita juga, untuk kebaikan kita juga. Tapi kita tak tinggallah kawan-kawan kita di luar sana tu. Cuma kita kena ada keutuhan hati. Ya? Kalau kita seorang kaki solat, 5 orang lagi kawan kita tidak kaki solat. Kalau kita tak ada keutuhan hati, dengan kita tak solat. Ajak main futsal, dia tak solat, dengan kita tak solat. Tapi kalau kita ni ada keutuhan hati, dia ajak main futsal, kita join sajalah main futsal. Dia orang tak solat, apa? Kita solat. InsyaAllah dalam kelamaan. Moga-moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada mereka. Biar mari malam buka ada kawan-kawan kita seorang ni solat sebelum futsal. Tengah main futsal tu bila berhenti solat. Dah futsal pukul berapa Ustaz? Pukul 7 sampai pukul 9. Contoh pula. Berhenti sekejap. Solat maghrib. Mari malu ala. Ya, mari malu ala. InsyaAllah, moga-moga bila mari malu ala tersebut dengan dia pun solat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Pergi pusat Qiblah pun sama juga. Ya, jalan ramai-ramai anak-anak bujang ni. Ya, biarlah yang 5 atau asal yang tidak kaki solat, akhir sekali dia mari malu-malu. Sebab seorang ni asyik berhenti, waktu masuk ke solat, berhenti solat. Biar akhir sekali dengan 5 ni boleh solat selepas itu. Jangan yang seorang ni tertarik pula kepada 5. Logik akalnya begitulah. 5 makan seorang, bukan seorang makan 5. Tapi bila ada keutuhan hati, insyaAllah, ya, kita belajar sirah-sirah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang penting bukan pengikut yang ramai. Ya, pengikut ada seorang, ada tak sampai pun dengan nisbah umur, ada yang lebih daripada nisbah umur, pengikut para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita baca sirah-sirah. Tapi yang penting adalah ketauhid dan kepada Allah SWT. Ya, itu 5 perkara yang disebutkan tentang bagaimanakah amalan praktikal qiraatul Quran itu tadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabbur. Keduanya adalah istighfar. Ketiganya adalah qiyamul lail. Keempatnya adalah jaga makan minum. Ya, jaga makan minum ini penting. Orang kita ni culas sikit bab-bab ini. Tangan culas sikit bab-bab ini. Ya, sebab itu ada dalam satu majalah di Forbes. Tuan-tuan dan puan-puan baca majalah ni. Lama dah. Ya, siri yang lama dulu. Buat satu kajian. Orang yang paling ideal BMI-nya adalah orang Eropah. Khususnya nombor 1 dalam kedudukan dalam kajian disebut Perancis, ya, dan negara Skandinavia yang lain. Itu top 5 yang BMI-nya normal. Norway, Denmark, Finland. Ya. Negara umat Islam di bawah-bawah. Yang paling bawah negara Arab Saudi. Ya. Tapi antara selara yang paling bawah kita tengok negara umat Islam. Padahal kita baca Syama'il Muhammadiyah. Kan? Kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Tapi itulah, lepas kita tutup kitab, kita roti canai dulu. Bukan salah roti canai, bukan. Kita kena kontrol betul. Ya? Jadi bila kita baca, tengok, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Bacalah Al-Quran, bacalah hadis, bacalah kitab-kitab, bacalah juga ya, yang lain juga, supaya kita boleh tengok apa yang teorinya, apa yang praktikalnya, dan apa yang kita hadap sekarang. Itu baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Fadilatul Syekh, maksudnya jayalah orang-orang yang kita sebut tadi. Yang keempat tadi jaga makan minum, yang kelima adalah duduk dengan Allah solat. Baik. Sambung. Maksudnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya ataupun yang membersihkan hatinya dengan iman dan amal kebajikan. Itu dalam surah Asy-Syams. Dalam surah Al-Lail
Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat-sifat yang membawa kepada kejayaan dan ciri-ciri yang mencetuskan kesengsaraan. Iaitu ayat yang kelima yang berbunyi فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, dan ayat ke-8 وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Ini merupakan perincian kepada perkara yang dinyatakan sebelumnya. Ini kita sebut kaitan surah dulu dengan surah sebelum. Kita tak masuk lagi ni satu ayat. Ayat kelima bermaksud sesiapa yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT dan bertakwa. Ya, ini ayat kelima juga dalam maksud untuk bagaimana kamu menetapkan diri kamu dalam maksud ayat qad aflaha man zakkaha. Dari segi amal praktikalnya juga adalah selain daripada itu tersebut yang digariskan oleh Al-Imam Ghazali sebentar tadi adalah fa'amma man a'ta wa taqa. Ini kita perincikan kemudian jika masa mengizinkan kita, kerana ada dua syarat di sini, memberi dan wattaqa. A'ta ni bukan beri saja, bukan ata. Beri itu dalam keadaan cukup-cukup, bukan. A'ta ni maknanya beri itu dalam keadaan berlebih-lebihan. Beri itu lebih, ya? Beri dalam keadaan berlebih-lebihan, beri dalam kuantiti yang banyak. A'ta, ya? Tetapi tidak cukup setakat a'ta wattaqa. Kena ada elemen ketakwaan dalam pemberian tersebut. Kerana ramai saja orang main silat mata dalam elemen pemberian berlebih-lebih. Ya, dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak gerak kaki seseorang pada hari kiamat melainkan ditanya tentang 4 perkara. Min an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Tentang harta bendanya, dari mana dia dapat dan ke mana dia infak. Ya, min an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Dari maksud fa amma man a'ta, maka sesiapa yang memberikan dengan kadar yang banyak. Kerana di tempat kita ni ada satu kecenderungan, ya, nak membersihkan duit. Yang kita sebut sebagai money laundering. Kita tengok kedai ni macam tak ada orang. Kedai kah di satu tempat yang strategik. Kita tanya bayaran sewanya begitu begini, Masya Allah, tabarakallah. Dan menjual bisnes begitu begini. Tapi kita tengok macam suam-suam buku, tapi steady dia di situ. Ya? Ini salah satu kaedah orang buat money laundering, buat pembersihan duit. Dia nak mengabuli pihak berkuasa. Ya? Ini salah satu kaedah, salah satu cara. Tapi anak-anak fokuskan pada fa'amma man a'ta. Ada orang dia dalam keadaan tak apa, ambil pada sumber mana-mana pun tak penting. Yang penting daripada sumber tersebut kita bersedekah pada itu, sedekah pada ini, begitu begini dan sebagainya. Infak tu, infak ni dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada elemen takwa. Sebab itu Allah SWT sebut fa'amma man a'ta wa taqa. Dia beri dalam kadar yang banyak, dia sedekah ke, dia infak, dia dalam dia bayar zakat tu. Tapi takwa kena ada juga. Elemen ketakwaan itu kena ada juga. Iaitu punca harta tu, punca harta benda ni daripada sumber halal ataupun sebaliknya. Ini yang perlu diberi perhatian yang sewajar. Dan kekompahan dalam menilai elemen moral value ni menyebabkan seseorang tak kisah hal-hal yang penting. Nilainya yang dia dapat ni banyak, betul tak apalah. Dia boleh juga guna untuk kebajikan orang lain, bersedekah dan berinfak dan sebagainya. Akhir kali dia tak fikir dah isu riba tak riba, isu halal haram, dia tak fikir. Ya, yang penting return of investment kalau dia menabur tinggi. Ya, sebab itu SSM tak silap anda setahun sekali akan keluarkan senarai Social Security Malaysia. Ya, dekatlah kalau kita tak jauh tempat tuan-tuan. Dalam website boleh cek senarai syarikat patuh syariah, senarai syarikat tak patuh syariah. Jadi nak main kripto ke, nak main emas ke, nak main saham ke, pastikan yang patuh syariah. Kalau tak patuh syariah, ya, tak ada Syariah Council Advisor, ya, Syariah Advisory Council bagi contoh, SEC dan sebagainya. Tak ada ni benda-benda ni
tinggallah dulu. Da'ma yurabbika, tinggalkan apa yang meragukan. Ila ma la yurabbika, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sebab kalau kita tengok senarai SSM itu sebut, tuan-tuan dan puan, memang terlalu banyak senarai syarikat patuh syariah, senarai syarikat tak patuh syariah. Jadi nak berlaku tu, pilihlah yang senarai syarikat patuh syariah. Mestilah kita tengok juga kepada arwah airnya macam mana. Tapi bila kita teliti balik, tidak kurang hebatnya dengan syarikat tidak patuh syariah, tidak kurang hebatnya. Walaupun sudah tentu ada sebanyak perbezaan, tapi persoalannya bukan banyak sedikit. Islam mengajar kepada kita tentang keberkatan. Punca harta benda daripada mana? Itu kena tengok. Ya? Jangan fikir kita nak untung lah, jangan. Ya, biarlah rasa keberkatan dalam punca harta benda itu. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita dengan satu doa, Allahumma qan'ani bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibatin lahu kulla ghaibatin li bi khair. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW pada kita. Ya Allah, qan'ani bima razaqtani, berilah kecukupan kepada aku pada apa yang Engkau rezekikan kepada aku. Kecukupan. Dan kecukupan ini berkait langsung dengan keberkatan. Sebab itu kalau kita ada harta benda yang tidak berkat, akan mari rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Asalnya kita cukup. Mula-mula kita kata cukup ke 10,000. Dapat 10,000, tak cukup. Nak 20,000. Dapat 20,000, tak cukup. Nak 30,000. Bila buat perbandingan, ni patuh syariah rendah sikit arwah air, ni tak patuh syariah tinggi sikit arwah air. Maka kita tak fikir dah patuh syariah tak patuh syariah. Yang penting adalah arwah air tinggi. Mana arwah air yang lebih tinggi? Masa tu tak timbul lah pada kita istilah cukup kau berkat kau apa semua tak timbul lah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sedangkan dalam masa sama kita kejap sebenarnya. Ringgit Malaysia pun lemah kalau kita bandingkan. Dalam seminggu dua lepas, bila dilihat RM1 USD sama dengan RM46 sen. Makin turun lah, makin lemah. Ya? Dan di tengah inflasi. Dan nanti kata bahawa kita kerja apa sebenarnya. Ringgit Malaysia pun maksudnya bukan kita tak boleh ada duit ya, dan sebagainya. Tapi nak sebut sini bahawa akhir sekali ya, kita terperangkap dalam satu keadaan ya, kita menepikan hal-hal. Akhir sekali ringgit Malaysia pun bukannya orang kata apa, nak kata kuat ke mana, lemah. Dan nanti kata bukan bermaksud kita tak boleh cari duit, boleh, tapi ke mana kita sebenarnya? Sebab itu yang penting adalah akhir sekali kecukupan dan keberkatan. Ya, sikit pun cukup, banyak pun cukup. Dan nanti kata benda ni sangat penting. Ya, orang putih sebut beauty is in the eye of the beholder. Ia bergantung kepada seseorang. Ada satu kisah seorang kawan. Lain sikitlah ceritanya, tapi akhir sekali kita sebut kekayaan, kecantikan, subjektif. Sangat subjektif. Ada seorang kawan dia belajar di Mesir, anak UNA. Dia kata dulu bila nak ke kuliah dari asrama naik satu bas. Dalam satu bas tu adalah untuk lelaki, adalah untuk perempuan, mahasiswa lelaki, mahasiswa perempuan, bani badan. Dan adalah satu pasangan yang kata seorang lelaki dari warga negara Afrika, begitu juga dengan isteri dari warga negara Afrika. Maknanya sepasang suami isteri berwarga negara Afrika. Ya, dia kata bahagia elok. Padahal dia kata tengok lelaki tu biasa-biasa, orang warga negara Afrika kita kata. Ya, maknanya biasa-biasa. Bukannya kulit kehormatan, bukannya putih melupak macam artis Korea Selatan dan sebagainya. Tapi isteri dia berkepik aja dengan dia. Ya, dan lelaki. Yang perempuan tu pun sama juga. Warga negara Afrika dua-dua. Bukan kita nak hina dari segi physical appearance tu, physical outfit tu bukan. Tapi nak kata dah lelaki dia tengok isteri cantik, dan isteri dia tengok suami dia handsome, nak buat macam mana? Itu yang kita kata sebagai kecantikan tu sangat cantik. Begitu juga dengan kekayaan. Sebab tu kalau
berapa yang sebenarnya kita nak? Berapa jumlah yang sebenarnya kita nak? Tak cukup. Tak cukup. Dapat 1 bilion, nak 6 bilion. Contoh, ya, tak cukup. Nabi SAW ajar, berilah kecukupan pada ya Allah, rezeki yang kau berikan kepada qan'ani bima razaqtani. Mari kita baca doa ni yang ramai sekejap, boleh? Buat ilmu hantu sekejap. Boleh? Ya? Doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, amalkanlah. Kemudian, moga-moga dengannya kita boleh amalkan, ajar anak cucu kita, ya? Supaya ada kecukupan dalam kita mencari kekayaan dunia. Ya? Mari kita baca ramai sekejap. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kull ghaibatin li bi khairin. Sekali lagi, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kull ghaibatin li bi khairin. Amin ya rabbal alamin. Bermaksud Allahumma qanni'ni, ya Allah, qanni'ni, cukupkanlah kepada aku. Qana'ah, ya, kita biasa dengar kan, qana'ah. Qana'ah itu kecukupan. Bima razaqtani, dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada aku, cukupkanlah. Biar rasa cukup. 10,000 cukup, 20,000 cukup, 30,000 cukup, cukup. Nak rasa tu. Wa barik li fi, dan berikanlah keberkatan kepada apa yang engkau rezekikan kepada aku. Wa akhluf alayya, dan gantikanlah kepada aku kulla ghaibatin li bi khairin, setiap apa yang ghaibatin li maknanya gantilah kepada aku sesuatu yang hilang daripada aku dengan apa yang dikatakan sebagai kebaikan. Ini doa yang Nabi SAW ajar kepada kita agar ada kecukupan dan rezeki yang kita terima, dan Allah SWT beri keberkatan padanya, dan Allah SWT gantikan pada apa-apa yang hilang daripada kita ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya? Kita bacalah doa ini, tuan-tuan dan puan-puan, agar kita tidak berlaku semena-mena. Jika tidak, kita mungkin buat benda-benda yang tidak wajar, menabur di tempat tidak patut syariat, kita potong tangkona rezeki orang, rasuah wal'iyadzubillah min zalik. Ya, satu masalah besar dalam negara kita. Macam-macam lagi benda-benda yang melibatkan tentang susun atur, ya, duit ni, ya, boleh menyebabkan kita akhirnya lalai, ya, daripada apa yang sewajarnya dianjurkan, dan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama. Baik, kita sambung sikit lagi. Di setengah insya-Allah kita berhenti. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu ayat kelima yang kita sebut tadi. Nanti kita rincikan kemudian kita masuk satu ayat insya-Allah. Mungkin kita akan rincikan sedikit sebanyak lagi tentang apa yang dikongsikan sebentar tadi. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna, dan ada pun orang-orang yang kedekut dan istaghna, maknanya dia berasa cukup. Istaghna, dia berasa kaya, dia bukan merasa cukup. Istaghna maknanya adalah dia berasa kaya, dia berasa tak perlu lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut dalam satu ayat lain, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah SWT sebut dalam satu ayat lain, sesungguhnya manusia ini berada dalam keadaan yang tagha, dalam keadaan yang taghut, berada dalam keadaan yang jauh daripada Allah SWT. Ar-ra'ahu istaghna, apabila ditunjukkan kepada istaghna, kekayaan, dan dia beranggapan dengan aku dah ada segala-galanya, jadi apa lagi aku perlukan daripada Tuhan? Apa lagi? Aku ada harta benda, aku ada isteri, aku ada anak-anak jaya, aku ada jawatan, aku ada kedudukan, macam-macam. Dan akhir sekali dia tidak lagi mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut dalam ayat yang lain dalam surah yang sama. Kalau kita tengok,
Inna alaina lal huda. Kita tak baca lagi ayat tersebut, ayat ke-12. Inna alaina lal huda. Ini penting ayat ini dan menggambarkan taufik dan hidayah. Satu perkara yang perlu kita minta setiap hari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manifestasi dalam solat kita pun. Ya, kita sebut 17 kali seharian semalaman. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa pun kita, kaya ke kita, miskin ke kita. Dari lagi kalau kaya ke kita. Sebab surah Al-Lail ini banyak berkaitan dengan harta benda. Tetapi jangan lupa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Daripada kita ni tak kaya kepada sekarang ni, alhamdulillah adalah sikit. Kemudian kalau nak kaya raya, masih kita kena baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, tu kalau masalah. Dan kalau tak solat, macam mana? Masya-Allah, barakallah. Ya, baik. Selanjutnya, kandungan surah ini kita baca pada 2 perenggan sebab kita tak baca lagi pada bahagian berikutnya. Insya-Allah sebelum kita berhenti ya. Dari satu ayat tu insya-Allah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Baik, kandungan surah ini secara umumnya kata Fadilatul Syekh al-umum bihadhihi surah ya, al-ma'na al-ijmal fi hadhihi surah. Surah ini menjuruskan perbincangan mengenai usaha dan amalan manusia serta balasannya pada hari akhirat kelak. Usaha dan amalan manusia. Mana ayatnya? Inna sa'yakum lasyatta. Itu ayat yang kita sebut tadi di awal-awal jawabul qasam. Sa'yakum lasyatta. Itu kita akan perhatikan. Kemudian juga surah ini dimulakan dengan sumpah Allah SWT demi waktu malam dan demi waktu siang, serta penciptaan makhluk lelaki dan perempuan, bahawa akhir sekali pada wujudnya amalan manusia itu tidaklah sama semua. Ada kejadian malam, ada kejadian siang, ada kejadian lelaki, ada kejadian perempuan, bersilih ganti. Ya, tapi ini semua analogi. Kalau kita boleh sebutkan di sini bahawa kata Fadilatul Syekh akhir sekali amalan manusia ini tidaklah sama. Nanti juga kita akan perhatikan kemudian sebagai kita memahami dalam konteks kenapa malam, kenapa siang. Ya, sebab itu ada ulama kalau kita baca dalam sirah-sirah ataupun kitab-kitab ya berkenaan dengan kehidupan mereka, mereka lebih mengasihi tibanya waktu malam berbanding tibanya waktu siang. Kenapa? Sebab malam itu lebih kepada muraqabatullah, hubungan mereka dengan Allah SWT. Siang hanyalah hubungan sesama manusia. Ya, mereka lebih mendambakan tibanya waktu malam berbanding tibanya waktu siang. Ya, kerana pada waktu malam itu adalah waktu yang lebih baik ya, antara konteks dalam konteks hubungan seseorang hamba dengan Tuhan yang baik. Selanjutnya ada manusia yang takwa dan ada pula manusia yang sebaliknya. Ada yang beriman juga, ada pula yang sebaliknya. Seterusnya Allah SWT menjelaskan manusia terbagi kepada 2 kumpulan. Yang pertama adalah Allah menyatakan gaya hidup dan budaya setiap mereka serta menjelaskan ganjaran akhirat kepada golongan tersebut. Golongan beriman atau golongan yang bahagia serta mereka ingin dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Mereka adalah golongan yang membelanjakan harta dan melakukan infak atau sedekah semata-mata mengharapkan janji baik daripada Allah SWT, dan mereka sangat cana tentang dari mana harta mereka dapat dan ke mana harta mereka infak. Ya, bukannya hanya bergerak yang dikatakan sebagai perlu bergerak seiring dan sejalan. Dari mana harta diperolehi, ke mana harta dibelanjakan. Sementara golongan yang kufur, golongan yang neraka, dan akhirnya mereka dimasukkan dalam neraka Allah SWT. Mereka bersifat kedekut dengan harta benda dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan serta tidak lagi mengharapkan pertolongan Allah SWT. Juga mereka ini tidak kisah tentang bagaimanakah mereka memperolehi harta benda tersebut asal saja ia boleh digunakan untuk kebajikan. Ini juga penting. Ya, sebab dalam dunia kapitalis kita sekarang bukan kita nak bandingkan dalam Malaysia sahaja pun 10 orang terkaya dalam dunia, kalau kita nak lawan dengan mereka pun tak menang lagi. Kita ni dan nanti katakan kita tak bandingkan secara naked eyes dan sepintahan ya, memang tak terlawanlah kita.
Tapi kita kena ingat, agama anjur kepada kita jauh beyond that, ya, melampaui daripada apa yang kita lihat secara zahir tersebut. Ya, agama ajar tentang keberkatan, agama ajar tentang kecukupan, ya, bahawa agama mengajar mencari yang halal itu adalah satu kefarduan. Ini yang agama ajar kepada kita kemudian, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat kita nak berhenti setakat ini pada pagi ini secara ringkas, ya. Apa yang kita boleh sama-sama belajar daripada permulaan surah Al-Lail, daripada nama surah, kemudian kata surah dengan surah sebelumnya, kemudian kandungan surah ini secara umum, insya-Allah, dan pertemuan akan datang kita akan sambung lagi. Maknanya kita baca sekali lagi ada yang tamu sehingga ayat ke-11, cuma lepas tu kita akan terus masuk dari satu ayat ke satu ayat, ya. Dan kita akan bermula dengan kenapa Allah SWT sebut yaghsha dalam fa'il mudhari', tajalla dalam fa'il madhi. Kenapa disebut yaghsha dalam present tense, ya, tajalla dalam past tense. Kita akan bermula di situ insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga apa baik kita boleh ambil sebagai bayaran, apa-apa yang tidak baik kita ambil sebagai sempadan. Apa yang baik itu daripada Allah SWT secara keseluruhannya, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan diri anda sendiri secara keseluruhan. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah moga kita boleh turut menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.